sesetengah individu, asam keping hanya sekadar bahan pelengkap rasa. Namun bagi Nik Jah, asam keping membawa pengertian berbeza bagi dirinya. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang membuka siaran WHI untuk tarikh hari ini 21 September 2021 hari Selasa, bertemankan saya Uyana Arsyad dan juga rakan setugas saya Sugita Chandra. Apa khabar anda semua penonton setia WHI? Kami harapkan anda dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Yana sihat? Sihat, alhamdulillah. Sugi sihat? Saya sihat. Ceria, Nampak betul. ceria. Warna kuning ni, dan di hadapan kami seperti biasa hari Selasa ada pelbagai menu. Betul. Sekarang ni ambil bau dahulu. Nanti kami akan kongsikan apa antara menu di hadapan kita. Baik, seperti biasalah Yana, kan bila kita bercakap mengenai update COVID ni, saya nak kongsikan sedikit pengalaman sendiri bila kita cek terlalu kerap kita tengok kan statistik COVID dan sebenarnya kita boleh rasa gelisah sedikit. Ataupun orang kata pandemic anxiety. Betul. Jadi sekarang ni apa yang saya buat, saya ambil tahu apa yang perlu sahaja dan saya kongsikan bersama dengan insan-insan tersayang saya. Betul tu. Dan kalau bercakap tentang statistik pula, mungkin berlaku penurunan sedikit. Mungkin sebab kita pun dah nak mencapai herd immunity ataupun immunity kelompok. Tetapi harus diingatkan sekali lagi, kelonggaran tidak bermaksud kebebasan. Dan penting juga untuk saya maklumkan dan ingatkan kepada kita semua berkenaan dengan kebenaran merentas negeri tidak termasuk dalam senarai pengurangan prosedur operasi standard SOP Pelan Pemulihan Negara, kata Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Jadi kepada anda yang mungkin bercadang-cadang nak pergi ke Genting Highlands ke mana-mana tu kan, ingatlah, jangan nanti tiba-tiba dah sampai kena saman pula. Itu dua negeri yang berbeza. Betul. Ya, Selangor dan Pahang adalah dua negeri yang berbeza. Baik, seperti biasa kami ada pelbagai informasi ataupun menu menarik untuk anda hari ini. Tapi sebelum itu, kita bersama dengan Aniq World dalam segmen tajaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua, dan anda bersama dengan saya Raja Sofie Raja Arif selaku jurucakap OBT, dan hari ini saya ingin berkongsi kepada anda semua antara rangkaian produk OBT. Baiklah, saya akan mulakan dengan 10 kod warna lip matte yang kami ada, iaitu daripada warna-warna yang natural sehinggalah warna-warna yang berani, dan antara bahan-bahan yang terkandung adalah seperti shea butter, honey oil, collagen, vitamin E dan juga argan oil. Bahan-bahan ini akan membantu untuk melembabkan kulit bibir anda, dan selain daripada itu, anda juga boleh menggayakan di bahagian pipi sebagai blusher dan juga di bahagian mata sebagai eyeshadow. Okey, baiklah, seterusnya saya akan beralih kepada liquid foundation. Kami mempunyai dua kod warna untuk liquid foundation, iaitu warnanya light dan juga medium sesuai untuk penggunaan harian, dan antara bahan-bahan yang terkandung adalah seperti SPF 30 yang akan melindungi kulit wajah anda daripada sinaran UV. Kita tak naklah bila kita make up akhirnya akan tumbuh jerawat, jeragat dan sebagainya, dan ini antara salah satu solusi yang terbaik yang boleh kita amalkan. Okey, dan seterusnya saya akan beralih kepada two-way cake powder. Kami mempunyai 3 kod warna, iaitu light, natural dan juga medium sesuai untuk penggunaan harian. Kalau tak sempat menggunakan liquid foundation, anda boleh terus menggayakan two-way cake powder kami. Dan ini dia produk terbaru kami, iaitu eyeliner stem. Sangat mudah untuk digunakan. Kalau anda tengok di bahagian belakang dia, ni dia, kita ada stem dia untuk dipakai di bahagian belakang, dan juga untuk di bahagian depan anda boleh lukis dia menggunakan brush ini, dan ia sangat-sangat mudah untuk digunakan. Harganya hanyalah RM29, dan kita ada banyak sangat promosi hari ini daripada combo A sehinggalah combo E. Jadi anda boleh terus mendapatkan rangkaian produk kami. Hanya hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda, ataupun boleh terus ke Instagram kami. Sekian daripada saya Raja Sofie Raja Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baik. Terima kasih Anik World. Okey, kita ke menu kita pada hari ini. Asam pelengkap rasa. Saya yang paling saya suka kat depan ni, yalah saya vegetarian tapi saya suka makan asam. Jeruk asam ni ada cili padi dengan jambu dan pelbagai rasa dalamnya. Sama lah kita. High five jauh. Okey, high five. Okey, Yana, di hadapan Yana tu apa menu ni? Okey, kita ada pencuk asam. Di sini ada asam pedas ikan mayung, ada asam pedas kepala ikan. Sedapnya. Macam yang Sugi katakan tadi, ada jeruk asam dan di sebelah sana ada apa Sugi? Okey, ini air asam perut lembu dan ini satu orang kata dessert lah, pencuci mulut, pose. Tak tahulah sebutannya macam mana, nanti kita tak ketahui bagaimana. Lemon pose. Ya, tak tahu sebutannya sebenarnya macam mana. Kita akan bersama dengan tetamu sekejap lagi. Ini pencuk ikan bilis. Okey, Yana, kalau dalam bahasa Tamil, asam ni dipanggil puli. Puli. Tapi biasa banyak masakan orang India menggunakan asam Jawa. Tapi puli ni ada dua maksud lah. Satu asam, satu lagi harimau. Jadi kena bezakan betul-betul tu puli yang mana dimaksudkan. Konteks makanan ni pastinya orang tahu puli tu asam Jawa lah. Betul. Dan apa yang pasti, asam ni kan bukan sahaja digunakan sebagai pelengkap rasa dalam masakan kita. Nama botani asam gelugur ialah Garcinia cambogia. Dan pastinya ada pelbagai lagi khasiat asam yang mungkin kita tidak tahu sebelum ini. Antaranya seperti mengawal kolesterol, mengurangkan berat badan, mengawal masalah penghadaman, merawat masalah kecacingan, merawat masalah pencernaan dan sakit perut, dan sebenarnya ada banyak lagi khasiat asam, sama ada asam gelugur ataupun asam Jawa yang boleh kita kongsikan bersama dengan anda pada hari ini. Katanya antioksida juga. Betul. Okey, baik. So, kita nak berkongsi dengan anda TikTok pilihan pada hari ini. Ada ramai orang yang memasak. Okey, tapi kita akan berhenti berehat setelah itu dan kembali bersama dengan tetamu-tetamu kita untuk berkongsi menu-menu di hadapan ini. First, terak masuk daging, buka api, masak dulu daging ni sampai keluar air daging sampailah kering. Guna perhabis buanglah daging korban dalam ti air tu. Okey, next dah nampak kering, masukkan minyak, terak masuk bawang putih, bawang merah dengan halia yang dah ditumbuk. Tomeh dulu bahan tumbuk tadi dengan daging, terak masuk ayak, bubuh sikit serabut kunyit. Kacau, jangan tak kacau, and then masukkan pula ubi kentang, paste asam Jawa dengan cabai Melaka. Okey, kemudian boleh reneh daging ni sampai betul-betul lembut, sampailah ubi kentang ni empuk. Sementara tu bolehlah nak pergi sidaikan baju kat luar apa dulu. Next, lepas 20 minit dah nampak kering, daging tu pun dah lembut. Kita gunakan all-in-one seasoning rasa seafood. Rasa dah komplit, tak payah duk gatal tangan, bubur gula garam apa dah. Kacau, jangan tak kacau. Last kali taburkan dengan cabai hidup yang dah diiris dengan bawang Holland. Kemudian boleh tutup api, angkatlah, boleh pergi peredah. Wanita hari ini Kembali bersama kami dua-dua. Tak sabar sebenarnya. Betul. Ya, seperti tadi kita dah cakap yang hari ini kita akan bercakap tentang asam pelengkap rasa, dan tanpa membuang masa lagi kita nak memperkenalkan 5 orang tetamu yang cukup istimewa dalam talian sekarang ini yang akan berkongsi tentang demo masakan untuk hari ini. Okey, kita bersama dengan Chef Zainal Abdul Rahman, kita bersama dengan Puan Amalina Zainal, Puan Roslin Abu Hassan, Puan Nur Anida Fadzil dan juga Puan Haslinda Abdul Rahman. Hello ke lima-limanya. Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Baik. Okey. Okey, baiklah. Semua nampak ceria-ceria. Okey, kalau boleh saya nak minta sesiapa yang ada on TV tu untuk tutup TV anda, dan kita akan pertama sekali bersama dengan tetamu pertama kita iaitu Chef Zainal Abdul Rahman. Assalamualaikum Chef Zainal. Assalamualaikum, apa khabar semua? Harap ceria pagi ini. Alhamdulillah sihat. Selalunya Chef Zainal datang ke studio kita tahu Sugi. Hari ini kita berada dalam talian sahajalah. Okey, Chef, hari ini Ya, Chef. Hari ini nak berkongsi tentang pencuk asam. Okey, baik. Buat mereka yang tak tahu pencuk asam tu apa, mungkin Chef nak mula berkongsi tentang dari mana datangnya pencuk asam ni. Okey, pencuk asam ni dia adalah kombinasi daripada ikan bilis. Kalau kita tak nak gunakan ikan bilis, kita letak sedang kering. Kita ikan bilis. Dan kita ada bahan bawang, biji api, garam, asam. Asam yang paling penting sekali kan. Dan mestilah kena ada asam, betul? Tu ada bahan-bahan dia tu. Okay. Air asam seperti ikan bilis. Ya. Ada sedikit gula. Gula dan bawang. Bawang kita dah iris.
Okey. Kemudian kita ada garam rasa sedikit dan lada. Lada dan cili merah. Kita lenyek je lah Okey, mula-mula kalau kita nak makan kita lenyek lada tu dulu. Okey, lada tu perlu di lenyek-lenyekkan je. Ini lenyekkan dia. Jangan bagi hancur, tak mahu. Okey. Kemudian kita masukkan ikan bilis, asam tu. Kemudian kita ambil bahan-bahan lain lah, macam bawang, lepas tu kita taruh dah macam garam, gula. Kita dah taruh asam, kita taruh gula untuk jangan dia terlalu masam sangat Betul. Kita tumpulkan sikit masamnya. Siap dah. Kita campur dia semua sekali. Kita boleh hidangkan. Kalau nak kita makan dengan nasi panas-panas. Sedap. Ya, chef. Okey, baik chef. Kalau kita lihat chef sediakan tu memang senang sangat, tapi nak tahulah chef, air asam tu mungkin kalau pekat sangat masam sangat. Jadi macam mana konsistensi air asam tu chef? Okey, air asam tu kita pegang dia pekat. Dan pekat dan tentulah dia cair kan. Cukup untuk membaluti pencuk tadi. Dan chef, kalau saya lihat tadi kan, chef ada masukkan air asam. Lepas tu ada juga perahan limau lagi. Kenapa ada penggunaan makanan masam yang berbeza untuk menjadikan pencuk asam ni sedap? Asam dia rasa lain, tapi limau dia untuk masam yang lain. Okey. Yang kita tahu limau dengan tomato tu adalah sambal pencuk Malaysia. Okey. Yang mula-mula basic tu kita buat sambal pencuk ikan bilis. Kita nak buat lain, ya kita tahulah olah lah, taruh sedikit tomato, sedikit limau, atau tak lemon pun boleh, bagus kan kalau kita kan. Okey, baik chef. Chef, itu tadi pencuk asam. Cukup mudah nak buat. Kalau masak singgang mungkin ramai yang tahu masak. Tapi kalau masak singgang asam ni mungkin chef ada kelainan atau keistimewaan yang nak dikongsikan. Okey. Masak dia senang, singgang ni lagipun berkhasiat dan tidak berminyak. Memang elok untuk kesihatan. Sedikit air asam, perahan air asam, dan bahan-bahan dia adalah seperti halia, kita hiris. Lepas tu kita pakai ni dia bawang dengan dihiris. Kemudian kita letak bawang putih, kita hiris juga. Lada pun kita hiris. Lagi pedas lagi bagus. Okey, kemudian kita gunakan garam, sedikit gula juga, dan peras tenang. Ikan pula kita boleh gunakan ikan besar lah kan. Kita gunakan ikan cakap yang besar. Okey. Atau tempura pun sedap juga. Besar betul ikan cakap tu. Tapi chef, kalau chef boleh kongsikan juga, kenapa pentingnya dalam masakan kita, terutamanya di Malaysia, masakan Melayu dan juga masakan India juga yang banyak menggunakan asam. Menurut chef, bagaimana khasiat asam ni dapat kita perolehi daripada memasukkannya dalam masakan-masakan kita? Okey. Agar masakan kita bertambah dan sedap, yang ada dia kan. Mestilah ada rasa masam. Kita hiduplah, kita mesti ada nak rasa masam, kita ada rasa manis. Itulah kehidupan. Asam, garam, kehidupan. Okey, baik chef, dan mungkin chef boleh kongsikan laman sosial chef ataupun di mana mereka boleh mencuba hasil masakan chef. Okey, boleh bersama saya di Instagram saya, Chef Zainal 25. Ataupun di FB saya, Chef Zainal Abdul Rahman. Dekat sana boleh banyak kita sharekan resipi dia apa-apa semualah. Kalau nak minta di sana pun boleh juga. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Chef Zainal Abdul Rahman di atas perkongsian masak pencuk asam dan juga singgang asam sebentar tadi. Terima kasih Chef.
Jaga diri, Chef. Ya. Okey, Yana, tadi kita berdua high five disebabkan kita suka jeruk asam kat depan ni kan. Saya juga suka yang asam Jawa yang dijadikan asam yang macam ada gula. Lepas tu ada gula di luar. warna Itu merah makanan tu. kedai saya waktu Sedap. kecil-kecil dulu. Betul. Okey, sekarang ni kita akan bersama dengan Puan Amalina Zainal yang akan berkongsi jus asam dan juga jeruk asam. Tak sabar ni. Assalamualaikum. Puan Amalina. Puan kalau boleh minta unmute boleh? Okey. Sihat Puan? Hai. Sihat. Okey, hari ini nak berkongsi dua menu iaitu jus asam dan juga jeruk asam. Tapi sebabkan saya dan Sugi suka sangat-sangat jeruk asam ni, mungkin nak cerita terlebih dahulu tentang jeruk asam. Okey, jeruk asam ni sebab kita produk kita adalah serbuk asam. Okey. Serbuk asam putih tu. Jadi serbuk asam ni dia boleh dimakan dengan banyak cara lah. Kiranya selain daripada kita just cicah-cicah macam tu kan dengan serbuk asam, kita juga boleh campurkan dalam jeruk buah. Okay, so kalau macam kita selalu tengok orang buat jeruk buah, dia akan letak garam dan gula dan serbuk asam. Tapi kalau serbuk asam kita, serbuk asam putih ni, dia kalau kita gunakan serbuk asam ni, dia tak perlukan garam dan gula sebab dia dah cukup rasa. Dia dah cukup manis, masam dan masin. Okey, baik. Saya selalu tertanya juga macam mana buat serbuk asam warna putih ni sebab ada dua jenis. Ada yang putih, ada yang warna macam tebal sikit tu kan? tu kan. Jadi macam mana mungkin Puan Amalina boleh kongsikan serbuk asam putih ni macam mana dia buat? Serbuk asam putih ni dia antara bahan-bahan yang kita gunakan macam gula, garam, buah plum, asam boy biji tu. Dan bahan-bahan penambah perasa lain lah. So kita campurkan bahan-bahan tu and then kita akan blend and then kita tapis untuk dapatkan tekstur halus dan yang putih tu lah. Lepas tu siap. Tapi mana Puan boleh dapat idea nak buat jeruk asam putih ni? Sebab betul kata Sugi, kadang-kadang ada jeruk asam yang tak berapa sedap disebabkan serbuknya tu. Idea dia kita buat serbuk asam ni dah lama, dah niaga dah lama. Tapi sebab kita pun suka makan buah. Makan buah mesti dah kena ada asam. Okey, baik. So and then kita dapat asam-asam dekat kedai semua kan macam kadang-kadang terlalu masin, kadang-kadang dia more tu masam saja. Jadi kita ubah sesuai resepi ni ikut cita rasa kita yang kita rasa ramai orang akan suka. Okey, baik. Daripada serbuk asam ni kita nak ke jus asam pula. Adakah menggunakan serbuk ni juga ataupun cara lain yang digunakan untuk jus asam? Dia gunakan jus serbuk asam tu juga. Kita just benda sangat simple. Sebab kita kalau contoh kita macam kita boleh tengok buat jus apple. Kita just potong buah apple and then kita campurkan air and kita masukkan serbuk asam. And then kita blend and then untuk just topping kita just letak lagi serbuk asam tu and letak asam boy biji. Kita tak perlu tambah gula, tak perlu tambah apa-apa lain sebab macam saya cakap serbuk asam ni dah cukup rasa. Dia dah ada rasa manis, masam. Jadi air tu pun rasa fresh, air tu pun takkan terlalu masam, takkan terlalu manis. Dan tadi kalau kita tengok nak buat jus asam ni guna apple hijau kan. Ada tak alternatif ataupun substitute lain untuk apple hijau ni yang boleh digunakan? Buah apa agaknya? Kalau nak buat jus, banyak jus boleh buat. Antaranya apple hijau, apple merah pun boleh, jambu batu. Tapi yang saya sedang fikirkan sekarang adalah buah nenas. Nenas dengan serbuk asam. Rasa kombinasi tu sedap juga kan? Kau dekat depan tu. Kalau blend buat jus nanas pun sedap. Okey, baik. Mungkin balik ni kita boleh cuba, Sugi? Boleh, tapi sebelum tu kita cuba yang ni lah. Okey, baik. Puan Amalina, di mana boleh mereka dapatkan produk ataupun mencuba jeruk-jeruk daripada Puan Amalina? Okey, kalau nak dapatkan produk serbuk asam ni, kita ada jual di gerai-gerai di sekitar Gombak. Ada boleh waste jambu padu Seri Gombak ataupun jambu padu Medan Idaman. Dan juga kalau nak order online, kita fokus online juga. Jadi boleh follow Instagram kita serbuk_asam_padu.
padu. Padu dia lain macam dia padu. Okey, baik. Terima kasih Puan Amalina atas perkongsian jus asam dan juga jeruk asam hari ini. Terima kasih. Stay safe. Jaga diri. Okey, Yana, saya pernah juga minum air asam. Bukan jus asam tapi air asam sebab katanya bagus untuk pengaliran darah. Kan awak pernah cuba? Saya pernah cuba juga. Itu kalau di Indonesia dia orang panggil jeruk pula. Dia orang panggil jamu. Oh, jamu. Jamu asam kencur. Memang saya suka. Kunyit juga dekat Betul. dalam dia ada beberapa bahan tradisional lah. Kan? Ya, betul. Okey, baik. Kita ke menu seterusnya iaitu asam pedas moyang dan juga asam pedas kepala ikan. Mayong sebenarnya. Moyang pasal jamu teringat nenek saya. Okey, baik. Sudah bertemu dalam talian sekarang ni kita bersama dengan Puan Roslin Abu Hassan dari kantin Asam Pedas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Puan Roslin, kalau boleh kongsikan terlebih dahulu tentang asam pedas mayung. Mayung ni kita guna ikannya kan kita guna telur ikan mayung tu? Okey, asam pedas mayung ni agak rare. So kita gunakan telur ikan mayung. Saya sebenarnya suka tahu telur ikan mayung ni sebab kadang-kadang bila kita makan dia rasa kenyal-kenyal tu tahu Sugi. Okey. Tetapi betul. Mungkin Puan nak kongsikan juga apa istimewanya asam pedas telur ikan mayung ni? Sebenarnya telur ikan mayung ni dia ikut musim. Dia agak susah dapat. Dan saya agak bernasib baik because sebab kita dapat supplier yang akan hantar untuk saya dalam kuantiti yang agak banyak. So saya boleh maintain resipi asam pedas telur mayung dekat restoran kami, kantin Asam Pedas. Okey. Jadi untuk menu ni Puan, adakah asam keping ada sahaja yang digunakan ataupun campuran asam keping dan asam jawa? Okey, kalau tengok asam pedas Kak Lim, main dia asam Jawa, main dia asam Jawa. Tapi asam Jawa ni dia punya rasa yang lembut. Dia agak manis sikit dan lembut. Untuk menyengatkan lagi, Kak Lim add on asam keping. Okey, baik. Itu je nak bagi sebab asam keping sebenarnya dia lebih menyengat daripada asam Jawa. Dan dekat resipi boleh nampak kalian akan letak sekeping. okey. Dan Puan Roslin, kalau boleh kongsikan juga asam pedas ni kan kalau kita nak buat dia kita kena pastikan dia punya rasa asam dia tu tidaklah terlalu masam. Orang kata nanti dia akan overshadow pula rasa keseluruhan masakan tu. Macam mana kita nak memastikan sukatan rasa asam dia tu just nice, sedap-sedap sahaja orang kata ada lah bila kita makan asam pedas ni? Sebenarnya ikut bersamana masakan tu sebenarnya. Kalau tengok sekarang ni, Kak Lim cuma guna segenggam asam Jawa saja dan sekeping asam keping. Ini portion untuk 4 orang makan saja. Kak Lim tak ada bersamana pun, jangan takut. Dia kecil je. Mungkin dalam 3 sudu besar asam Jawa. Tapi normally dekat kantin Asam Pedas ni, sehari, seminggu kita guna, minta maaf, sebulan kita guna dalam 8 kilo asam Jawa. Wow, okey. Tapi nak tahu sebab menu saya cuma asam pedas. Dia ada asam pedas Melaka, asam pedas Johor. Itu. Okey, tapi nak tahulah juga apa beza asam pedas mayung ni dengan asam pedas kepala ikan? Adakah cara dia sama, kuantiti asam yang digunakan tu sama? Okay. So, asam pedas telur mayung tu, kita resipi dia sebab kita nak elakkan dia ada bau. Dia akan lebih pada, dia ada rempah, dia ada black pepper, dia ada sedikit daun kari, but still guna air asam Jawa. Untuk yang kepala ikan tu, biasa je. Bawang, cili, belacan. Dia tak ada rempah. Dia cuma ada herbal. Okey, faham. Baik, menarik perkongsian. Menarik perkongsian berkenaan dengan asam pedas ikan mayung dan juga kepala ikan ni, Puan Roslin. Kalau boleh kongsikan juga social media. Kalau ada yang teringin nak cuba asam pedas ni. Alhamdulillah, boleh
pergi ke Instagram Kantin Asam Pedas ataupun Facebook Kantin Asam Pedas. Kalau Waze pun Kantin Asam Pedas. Okey. Dan baik. kalau kedai kantin ni memang ada di Melaka lah ya? Kantin Asam Pedas, saya sebenarnya orang Melaka dan suami saya orang Johor. Kita menggabungkan dia. Okey, baik. Buat asam pedas saja kat sini. Okey. Terima kasih Tapi Puan berbagai Ros. jenis ikan sebenarnya ada. Okey, baik. Macam ikan. Ini sebahagian saja. Okey. Kalau nak tahu apa yang ada, kena pergilah buat Betul. tempahan. Okey, baik. Terima Terima kasih kasih. Puan Roslin Abu Hassan atas perkongsian berkenaan dengan asam pedas hari ini. Awak dah dapat tahu perbezaannya dua masakan tadi. Lepas ni awak bolehlah masak. Itu tak sure lagi. Tak pasti lagi. Okey, baik. Seterusnya kita ada menu air asam pedas perut lembu bersama dengan Puan Nur Anida Fazil dari My Kitchen Partner. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Selamat hari. Selamat tengah hari Puan. Okey, air asam perut lembu. Menunya di hadapan saya. Mungkin Puan boleh terus kongsikan apa keistimewaan menu ni yang menggunakan air asam. Tadi saya sempat bertanya kepada stylist kita macam mana masaknya. Adalah dia berkongsi sedikit. Tapi nak tahu apa keistimewaannya Puan? Okey, basically kita tahu perut lembu tu, perut tu kita buat daripada perut lembu. Jadi bila kita buat air asam perut lembu tu, jadi mesti kita penggunaan yang perlu kita pakai adalah asam jawa sebab kita tahu perut lembu tu bahan dalaman. Jadi bila kita nak guna tu dia ada bau. Jadi untuk asam jawa sendiri tu kita akan gunakan untuk membersihkan sendiri perut lembu tu. Itu adalah yang pertama. Itu kepentingan asam jawa dan asam keping untuk proses permulaan untuk buat air asam perut lembu. Di situ kita dapat lihat juga bahan-bahan yang kita gunakan untuk buat air asam perut lembu tu. Kita perlukan cili padi, asam jawa, kita perlukan buah tomato, irisan buah tomato dan juga irisan bawang yang kita kabungkan semua sekali dan ditambahkan sedikit garam dan gula sebagai penyedap dan penambah. Nanti dia akan mix well lah asam jawa dan gula tu. Okey. Ni saya ada lihat ada masukkan tomato juga ni sebab yelah asam jawa tu pun dah masam, tomato pun juga memberi rasa masam tu. Jadi kenapa perlu juga kita campurkan tomato dalam campuran air asam tu juga? Okey, rasa masam buah tomato tu tak seperti masam asam jawa. Masam asam jawa tu dia lebih kuat. Dan bila dia campuran dengan buah tomato yang fresh tu, so combination tu dia blend dan dia rasa dia asam dia tu dia rasa dia lebih sedap dan lebih serasi dengan perut lembu tu. Okey, tapi kan apa kalau untuk menu air asam perut lembu ni ada dicampurkan kerisik juga tak? Sebab kalau saya di rumah, umi saya memang selalu masukkan kerisik dalam air. Sampai tu dia makan bersama dengan nasi daging. Okey, menarik. Dia bergantung. Kadang-kadang tu ada setengah yang suka letak kerisik sebab dia ada rasa lemak kerisik tu sendiri. Okey, setengah dia akan letak campuran cili sos dan sos tomato. Okey, Puan Anida, ni saya tengah lihat ni memang kuah kat depan ni nampak pekat lah kan. Mungkin air asam tu dan bahan-bahan lain telah memekatkan kuahnya. Tapi tadi saya bertanya pada stylist, dia berkata ada orang makan air asam perut lembu ni dia rebus perut lembu lepas tu dia cicah dengan air asam berasingan. Adakah itu cara lain untuk masak air asam perut lembu ni? Boleh juga. Dia bergantung. Kadang-kadang kita akan buat air asam tu sendiri, kita asingkan dia, ataupun perut lembu tu kita rebus, atau boleh juga dimakan dengan daging bakar. Dan kita makan nasi, kita tak gaul sekali. Waktu kita makan tu baru kita nak cicah. Dia bergantung. Sedap. Tergantung kepada individu lah nak makan macam mana. Saya kira air asam tu lah menjadi highlight. Betul. Tapi kalau pun nak kongsikan juga air asam ni kan sebenarnya sedap dimakan bersama dengan apa lagi selain daripada perut lembu? Okey, air asam normally kita makan dengan nasi daging, ayam bakar, ikan bakar. Selalunya kita akan makan dengan jenis-jenis nasi macam tu lah. Okey, baik. Dan di My Kitchen Partner ni Puan, apa lagi menu ataupun juadah yang ada?
Okey, di My Kitchen Partner, selain daripada kita punya makanan main is nasi daging, nasi dalca dan beberapa dessert. So boleh layari kita punya Instagram My Kitchen Partner. Okey, baik. Terima kasih Puan Nur Anida atas perkongsian menu hari ini. Terima kasih Puan. Tapi air asam ni saya setuju tau, Yana. Dia senang menambahkan rasa kepada apa-apa menu. Kalau nak buat kerabu pun, kalau tak ada kata limau ke apa, ambil air asam sedikit, tuang, dah cukup. Sedap. Tapi kalau macam saya, air asam ni macam bahaya untuk saya sebab dia boleh buat bertambah-tambah lagi makanan tu. Tapi nasi sepinggan jadi 2-3 pinggan pula jadi. Orang kata moderation is key lah. Betul. Okey, baik. Kita ada satu kisah yang cukup hebat lah daripada seorang wanita hebat. Sekarang ni berumur 72 tahun, Yana. Tapi dengan menjual asam gelugur telah membesarkan 9 orang anaknya. Dan sekarang ni juga membela cucunya yang menghidapi hydrocephalus. Untuk itu, jom sama-sama kita saksikan kisah yang penuh inspirasi ni. Asam di darat, ikan di laut, dalam kuali bertemu juga. Peribahasa yang sering kita dengari. Malahan, frasa asam garam kehidupan juga memberikan maksud gabungan rasa yang dapat memberi kesedapan. Begitulah juga simboliknya dengan kehidupan. Jika bagi insan lain, asam tidak membawa makna apa-apa, namun berbeza bagi Khadijah Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Nik Jah, 73 tahun yang berasal dari Kampung Jenerih Bongkok, Pulai Condong. Dia sudah mempelajari cara memproses asam gelugur sejak berusia belasan tahun lagi. Biarpun telah dimamah usia, namun dia masih lagi meneruskan warisan arwah ibunya sehingga hari ini. Ada pokok kita sendiri buat dulu. Hari-hari buat. Kita tak ada kerja buat, kerja tu pula hasil sikit tu lah. Tak ada kerja mana. Jika dahulu dia mencari rezeki bersama arwah suaminya, namun siapa sangka Tuhan lebih menyayangi suaminya yang terdahulu dijemput ilahi pada Mac 2020 yang lalu. Biarpun separuh jiwa telah hilang, berbekalkan kudrat yang masih ada, Nik Jah masih lagi meneruskan pembuatan dan penjualan asam gelugur bagi menampung kehidupan di samping menjaga cucunya yang menderita penyakit kepala besar atau dikenali sebagai hydrocephalus dengan hasil jualan asam kepingnya. Ada orang nak buat kat kita boleh setak lagi ni kok. Buat. Kalau kita tak yakat, tak lagak tak buat. Ya, banyak umur nenek. Buat pula tahun depan pun dia buat pula. Dia buat sekali tahun tu. Biarpun tidak sempurna seperti insan lain, namun cucunya Azrin turut sama membantu Nik Jah. Hari-hari belah. Tok Wida marah. Dia tak boleh rajin deh. Malam kalau ada dia tak belah. Mesej tak belah ke. Orang pergi tak belah ke. Malam kali dia kita buka lapu dia belah ke dia. Kita duduk dalam pun. Dia. Bagi Azrin pula, dia tidak mahu menjadikan kekurangan dirinya sebagai halangan untuk membantu neneknya. Malahan, dia juga berharap agar sentiasa diberikan kesihatan yang baik buat diri serta neneknya itu. Untuk masa depannya agak-agak sihatlah. Saling nenek. Dapat tolong nenek. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Walaupun bagi sesetengah individu, asam keping hanya sekadar bahan pelengkap rasa, namun bagi Nik Jah, asam keping membawa pengertian berbeza bagi dirinya. Bukan sekadar makanan, malahan ia merupakan sumber utama bagi menampung kehidupannya yang penuh asam garam, pahit manis, suka dan duka. Wow, saya cukup tertarik dengan ketekunan ataupun kesungguhan Nik Jah dan juga cucunya itu yang tidak menjadikan kekurangannya itu halangan untuk membantu neneknya. Cukup saya kata in awe lah orang kata dalam bahasa Inggeris. Dan kalau kita lihat juga cara pembuatan ataupun pembikinan asam gelugur itu sendiri pun mungkin dia punya musim setahun sekali. Kemudian diambil, dihiris seperti apa yang Nik Jah dan juga cucunya buat tadi. Kemudian dikeringkan. Dan menurut Nik Jah kalau nak keringkan
asam gelugur tu kadang-kadang 2 ke 3 hari untuk memastikan ianya betul-betul kering. Mudah saja kan prosesnya, tapi yelah biasa kita lihat asam kering, asam keping yang kering, tapi hari ini dapat lihat asam buah tu macam mana diperbuat. Okey, baik, anda jangan ke mana-mana. Kita ada satu lagi demo untuk dikongsikan bersama dengan anda, lemon poshe. Bersama dengan tetamu kita sekejap sahaja lagi. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, dan seperti yang dijanjikan ada satu lagi menu untuk asam pelengkap rasa yang kami kongsikan bersama dengan anda, iaitu lemon poshe, dan sudah pun terhubung dalam talian kita bersama dengan Puan Haslinda Abdul Rahman dari Ceritera Cafe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello. Hai, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Hello. Okey, Puan Haslinda, kalau boleh kongsikan lemon poshe ni apa? Dia pun cuci mulut dari mana sebenarnya? Ini adalah klasik dessert daripada England sebenarnya. Daripada zaman-zaman dulu-dulu kan. Yang membuatkan dia special sebab nak buat dia tak susah. Memang sangat-sangat senang. Dia ada 3 ingredient saja. Iaitu? Ini adalah aksesori yang kita tunjukkan lah. Dalam satu lemon poshe kita ada banyak elemen-elemen untuk menambahkan rasa lagi lah. Bukan hanya ini macam pemanis dia lagi lah. Lemon poshe dia tak manis. Dia hanya ada double cream, dia ada sugar dan dia ada kulit limau. Kulit lemon. Okey, sekejap. Saya nak tanya ni, Puan Haslinda. Kita cakap pasal lemon poshe ni yang berasal dari England, betul? Jadi macam mana penggunaan asamnya tu? Adakah asam jawa ataupun asam gelugur ataupun memang hanya lemon sahaja? Dia ada 3 layer of lemon. Kita ada lime, kita ada lemon, lepas tu kita ada limau kasturi sikit. Kita letakkan. Sebab elemen-elemen dalam tu macam cloud tu kan, macam yang awan yang kita buat dalam jar tu, kita menggunakan air limau kasturi. Perahan air limau kasturi dan kita buihkan untuk jadi dalam bentuk lemon. Dalam bentuk awan, Okey, jadi apa lagi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyiapkan lemon poshe ni? Nak buat dia sangat senang. Masukkan semua dalam pot, panaskan, biarkan dia betul-betul masak. Lepas tu kita kena reducekan. Kalau kita buat dalam 1 liter tu, kita kena reducekan dalam 2 cawan sampai dia jadi betul-betul 2 cawan. So yang akan insectkan lemon poshe ni adalah daripada dia punya bila kita masukkan air limau tu, air lemon tu, yang dia akan itu yang akan jadi bentuk dalam macam bentuk puding tu lah kan. Dia bentuk puding tak puding. Macam itulah kiranya. Itulah. Producer saya, penerbit saya kata di dalam kalau macam fashion kan, kita ada avant-garde dan sebagainya kan. Tetapi bila saya tengok lemon poshe, hasil air tangan Puan Haslinda ni kan, tak kurang juga hebatnya dari segi dekorasi. Yang warna biru tu tadi apa tu Puan? Kalau boleh kongsikan sikit. Yang mana? Yang macam mana? Yang warna biru tu tadi, yang macam... warna biru tu thrill. Sebenarnya saya bukan tukang masak. Yang tukang masaknya Chef Atul. So saya terjemahkan apa yang dia cipta lah. So yang warna biru tu adalah twill. Twill tu dibuat daripada twill, macam semua orang tahulah, aksesori kepada poshe ni lah. Kita ada kacang hazel, kita ada macam ni rainbow cookies. Tapi yang best dia lemon poshe ni, dia tak manis. Dia sangat sihat pada saya lah, 180 kalori saja untuk lemon poshe tu. Cuma dia punya aksesori tu ada manis sikit-sikit tu. Tapi bila combinekan semua, you makan satu scoop, you ambil dengan rainbow cookies, lemon poshe kan. Memang sedap. Memang sedap. Wow. Ni one dessert lah yang kita pernah buat so far untuk tahun ni. Jujur saya katakan saya belum pernah lagi rasa lemon poshe. Okey. Tetapi lepas ni saya mungkin akan kontak ataupun hubungi Puan Linda untuk berkongsi dengan saya tentang lemon poshe ni. Tetapi kalau Puan boleh kongsikan juga, biasanya lemon poshe ni kan dia sesuai untuk majlis yang sebagaimana. Birthday party kita banyak mungkin? Buat untuk event. Kita sekarang ni kita nak try untuk buat dalam jar macam ni, dalam bentuk yang supaya boleh dibuat untuk delivery kan. So kita hantarkan makanan kita bersama dengan dessert lemon poshe ni lah. Okey, jadi selalunya 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 kita buat untuk private event, catering, macam tu lah. Sebab buih tu kalau macam dia dalam masa yang lama sikit, dia tak jadi buih dah. Dia dah jadi macam
dah hilang buih dia tu kan. Aha, tetapi kalau bercakap tentang tempoh untuk menyiapkan lemon pose ni pula, lama ke sekejap je sebenarnya? Sebenarnya lemon pose ni sangat-sangat senang, sangat-sangat mudah. Cumanya dalam masa 15 minit, 20 minit dah siap lemon pose tu. Cuma dia punya aksesoris tu lah, macam rainbow cookies tu, tweak. Ada 8 ingredient dalam tu yang chef letakkan. Itu memang ambil masa lah. Oh, okey. Menarik. Sangat teliti. Lepas tu kena betul-betul bila chef kena imagine kan bila semua tu bercampur dalam lemon pose tu supaya dia tak overpower, dia tak terlalu manis, dia tak terlalu masam, dia macam compliment macam itulah. Ya, betul. Okey, baik, selain daripada lemon pose ni, apa lagi sebenarnya hidangan ataupun juadah yang ada di Ceritera Cafe? Kita buat sebenarnya dua dunia, kita buat modern menu dan kita buat traditional. Tapi lately ni dalam 2-3 bulan ni saya banyak lebihkan kepada menu-menu Melayu klasik, menu-menu lama dulu kan. Lepas tu saya akan selitkan dengan menu-menu moden ni lah daripada chef. Okey. Dan social medianya? Ceritera Cafe. Okey. Ada Instagram sahaja dan Facebook ya? Sama. Okey, baik. Ceritera Cafe. Terima kasih banyak-banyak Puan Haslinda Abdul Rahman dari Ceritera Cafe untuk perkongsian lemon pose tadi. Okey, dah cukup dah sebenarnya 5 menu berkenaan dengan asam pelengkap rasa yang telah kami kongsikan bersama dengan anda. Harap-harapnya selepas ini kalau adalah anda masak menggunakan asam, jangan lupa untuk tag kami di Wanita Hari Ini TV3. Baik, seterusnya kita nak bersama dengan Sugita dan juga Farmaniaga. Silakan. Okey, Yana, saya pasti Yana dan anda di rumah sewaktu dalam situasi COVID-19 ni banyak telah mendengar untuk kita tingkatkan imuniti kita, dan hari ini kita akan bersama dengan seseorang yang akan berkongsi berkaitan dengan produk madu kelulut Arnia yang dikatakan boleh membantu untuk menguatkan imuniti badan. Kita semua tahu yang madu amat berkhasiat dan amatlah bagus untuk kesihatan kita. Jadi mungkin kita boleh ketahui lebih lanjut berkaitan dengan madu ini sekejap sahaja lagi. Sebelum itu kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Wanita Hari Ini. Bersama kami dan sudah pun terhubung dalam talian adalah Encik Shahnaz Sulaiman selaku Ketua Pembangunan Perniagaan Farmaniaga Berhad. Selamat tengah hari Encik Shahnaz. Selamat tengah hari, Sugita. Okey, baik Encik Shahnaz, mungkin boleh terus kongsikan kebaikan dan keistimewaan madu kelulut Arnia ini. Okey, Sugita, madu kelulut Arnia ini adalah perniagaan nutraceutical, produk kesihatan yang berasal dari bahan natural dan semula jadi. Khasiat madu kelulut ini sudah lama kita ketahui dan memang banyak antaranya ia mengandungi antibakteria yang tinggi, antioksidan, mineral dan juga vitamin. Okey. Beza madu kelulut Arnia ini adalah kita ada water content 22%. Maknanya kandungan airnya kurang daripada 22%. Kalau bagaimana kita ketahui madu kelulut ni semuanya ada water content yang antara 30 dan 40%. Jadi apabila air dikurangkan, madu kelulut Arnia ni lebih likat dan rasa lebih sedap dan juga mudah disimpan. Ya. Selain daripada water content atau kandungan air, kita juga ada trihalulose. Trihalulose ni adalah gula semula jadi yang rendah glycemic index. Jadi memang bagus untuk mereka yang perlu mengawal paras gula. Kerana apabila kita menggunakan madu Arnia ini, kenaikan paras gula ke dalam darah kita berlaku secara perlahan. Dan ketiga, kita juga melalui proses pembotolan yang ketat, mematuhi GMP, Good Manufacturing Practice, mematuhi piawaian madu kelulut MS 2836 dan juga kita mendapat sijil halal daripada JAKIM, ya Sugita. Okey, baik Encik Shahnaz, dan mungkin Encik boleh kongsikan bagi mereka yang telah ataupun pernah mencubanya, apa perbezaan sebelum dan selepas? Okey, kerana khasiat madu kelulut ni, kita perlu menggunakannya sepanjang masa dan juga dia akan meningkatkan kecergasan dan kesihatan badan kita. Ya, di samping itu kita mendapat kebaikan daripada segi antioksidan dan imuniti badan. So insya-Allah kalau kita menggunakannya sepanjang masa, kita akan sentiasa kekal sihat dan cergas.
Okey, baik. Dan mungkin Encik Shahnaz juga boleh kongsikanlah sebab di luar sana saya pasti ada pelbagai jenama madu yang lain. Tapi bagi memberikan keyakinan kepada pengguna dan penonton, apakah yang perlu mereka ketahui mengenai madu kelulut arnya ini? Okey, pertama sekali Sugita, mereka tidak perlu ragu menggunakan madu kelulut arnya. Sebagaimana yang kita biasa gunakan hashtag kita, madu tanpa ragu ya. Kita memberi jaminan dan kepastian 100% asli dan 100% semula jadi dan ia dihasilkan daripada ladang yang terpilih tanpa sebarang campuran. Okey. Jadi pengguna dan masyarakat Malaysia tidak perlu risau menggunakan arnya kerana kualiti dan prosesnya dijamin oleh Farma Niaga. Okey, dan siapa antara golongan yang boleh mengambilnya, Encik Shahnaz? Okey, arnya ataupun madu kelulut ini diiktiraf oleh kerajaan sebagai superfood. Dan juga MARDI bahagian penyelidikan dan research pertanian. Dia memang bagus dan boleh digunakan oleh setiap golongan masyarakat. Kanak-kanak yang 1 tahun ke atas juga boleh menggunakannya. Yang penting kita amalkan kerana khasiat dan kebaikan madu kelulut ini. Okey, dan Encik Shahnaz, saya ingin bertanya lagi. Tadi Encik Shahnaz ada berkata yang madu kelulut arnya ini mempunyai kandungan air yang paling rendah berbanding madu kelulut lain. Mungkin Encik Shahnaz boleh kongsikan lebih lanjut mengenai kandungan air di dalamnya. Okey, apa yang kita lakukan, madu kelulut arnya ini melalui proses penyejatan ya. Jadi apabila kita mengeluarkan air daripada madu itu, kita akan tambah madu untuk pastikan kegunaan dia itu ataupun isi padu dia penuh dan lebih likat, lebih konsentrat. Okey. Ya. Dan dengan adanya kekurangan air dalam madu itu, tindak balas mikrob juga tidak akan berlaku dan madu akan tetap kekal segar sepanjang masa. Okey, baik. Itu keistimewaannya juga ya. Okey, baik. Encik Shahnaz, mungkin sekali lagi bagi mereka yang baru sahaja menonton, boleh Encik kongsikan apakah kebaikan keistimewaan produk yang ada di hadapan saya sekarang ini? Okey, oleh kerana kebaikan madu kelulut dan arnya juga ia digelar superfood oleh kerajaan Malaysia. Khasiatnya memang baik, tinggi dengan antioksidan, antibakteria, mineral dan vitamin. Jadi dengan mengambil arnya ini, ia cukup lengkap untuk kita kekal sentiasa cergas sepanjang masa. Okey, baik. Dan di mana mereka boleh mendapatkan produk madu kelulut arnya ini, Encik Shahnaz? Ya, Sugita ya, kita ada laman sesawan www.arnya.my di mana mereka boleh dapat banyak maklumat mengenai madu kelulut arnya. Di samping itu juga mereka boleh membeli terus di platform digital seperti Shopee, Lazada. Dan kita sekarang bekerjasama dengan Ion dan Ion Wellness. Kita telah pun memasarkan produk kita di hampir 56 Ion dan Ion Wellness di Malaysia. Dalam masa terdekat, kita akan ada di hampir 100 cawangan Ion dan Ion Wellness di seluruh Malaysia. Jadi mereka boleh terus pergi ke pasaraya dan juga farmasi ini. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Encik Shahnaz atas perkongsian produk madu kelulut arnya ini. Terima kasih dan jaga diri Encik Shahnaz. Terima kasih Sugita. Okey, baik. Anda di rumah, mungkin anda bolehlah mencubanya kalau anda tak pernah mencubanya. Dan sekarang ini kita akan bersama dengan Yana untuk mengetahui apakah topik menarik WHI esok. Apa dia, ya Yana? Sebelum saya kongsi tentang topik esok, saya tengok balik menu asam pelengkap rasa hari ni. Hai, sedapnya. Terliur pula rasa. Tak sabar nak makan tengah hari sekejap lagi. Baik, untuk esok kita akan bercakap tentang topik yang saya kira menarik juga. Okey, pisah bilik bukan pisah kasih. Okey, bersama dengan saya dan juga Hawa esok. Tetapi sebelum tu ada sedikit kami nak membaca tentang anugerah bintang popular berita harian kembali lagi dalam norma baharu penuh berprestij. Undi artis kegemaran anda di www.abpbh.com.my mulai 10 September hingga 3 Oktober. Anugerah bintang popular berita harian 34, undian anda penentu segalanya. Okey, saya akan undi untuk awak. Okey, baik. Itu sahaja yang dapat kami kongsikan untuk anda pada hari ini.
ini berkenaan dengan asam pelengkap rasa. Kita rasa macam-macam jugalah yang dah dikongsikan pada hari ini. Sekiranya anda ada sebarang menu berkenaan dengan asam yang anda nak ceritakan bersama dengan kami, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3. Okey, saya nak uji awak sedikitlah. Awal tadi saya berkata dalam bahasa Tamil asam dipanggil sesuatu. Apakah? Puli. Betul. Dia boleh jadi asam ataupun harimau. Ya, betul. Dan India merupakan pengeluar asam Jawa yang terbesar. Sebab tu diorang guna banyak dalam masakan. Dan saya pasti di Malaysia pun kita banyak menggunakannya dalam masakan kita. Baik, esok seperti yang Yana dah kongsikan topiknya, pisah bilik bukan pisah kasih. Betul. Apa sebenarnya yang kita nak bincangkan pada hari esok? Pastikan anda tidak terlepas temu janji kita di Wanita Hari Ini jam 12 tengah hari esok. Kita akan bincangkan tentang topik ini bersama dengan ramai tetamu istimewa dalam talian nanti. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Jumpa lagi. Jaga diri, ikut SOP. Betul. Stay safe. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari